Baik, Skol 2021 kembali lagi bersama dengan saya, host anda Muhammad Syazli Muhammad Saleh, dan kita mendapat maklum pada hari ini siaran langsung menerusi Facebook KPD NHCP telah pun berjaya kami pancarkan secara terus kepada anda. Jadi kepada follower-follower kami di FB boleh mengikuti secara langsung sekarang ini, dan kita dapat saksikan kita punya penonton-penonton ini semakin hari semakin bertambah, dan kita minta pengikut-pengikut setia Chef Dave kita ini, di manakah anda, di manakah lokasi anda. Jadi jangan lupa untuk like, follow dan share segala secara langsung ini yang bakal kita saksikan sebentar lagi. Dan di manakah follower-follower Baba Chicken Rice, manakah follower-follower Puan Sharifah, dan juga follower Muhammad Hafiz bin Rohani, pengarah Ayana Corporation Sdn Bhd ini. Dan kita harap anda selepas ini terus setia bersama dengan kami, kerana kita akan tonton success story, dan kita akan mendengarkan penceritaan dan kisah-kisah yang dilalui oleh panelis-panelis kita sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan bagi sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama dengan moderator kita, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman, Fellow Penyelidikan Institut Pengajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS University Kebangsaan Malaysia. Jadi kepada anda follower-follower kami di KPD NHCP laman rasmi, bolehlah turunkan komen anda sepanjang sesi secara langsung ini berlangsung, dan boleh nyatakan lokasi-lokasi anda yang mana kita tunggu-tunggu juga anda bersama dengan kami sekarang ini. Kalau anda berada di negeri Perlis, boleh turunkan komen di bawah. Kalau anda daripada negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, anda menyaksikan daripada Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Sarawak, Sabah dan juga Labuan. Mungkin ada follow-follow kita berada di luar negara. Terima kasih kerana menyaksikan kami sekarang ini. Itu dia Farid Basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Congratulations KPD NHCP. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan secara langsung yang kita pancarkan melalui Facebook KPD NHCP, iaitu dengan tajuk Mendepani Cabaran Usahawan Norma Baharu. Dan bagi anda yang baru sahaja bersama-sama dengan kami di Skol 2021 ini, sebentar lagi kita akan bersama dengan Chef Khalid Evan Dave Murugaya, iaitu Executive Corporate PB Health, dan juga Encik Ahmad Syukri Abdul Syukur dari Baba Chicken Rice. Asalnya saya pernah makan nasi ayam Baba Chicken Rice yang sedap ni. Dan Puan Sharifah Nur Khadijah Syafazali Enterprise, Encik Muhammad Hafiz bin Rohani, pengarah Ayana Corporation Sdn Bhd, bersama dengan moderator dari IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sebelum kita pergi terus kepada moderator kita dan juga para panelis, apa kata kita terus menyaksikan video yang telah sama-sama kami kongsikan kepada anda sebentar lagi. Selamat menonton, selamat berdiskusi. Teruskan. Pernah dalam satu hari tu saya terduduk seorang-seorang dekat bucu katil. Memang dia rasa macam tak logik, tapi memang saya buat lah. Saya terfikir macam mana saya nak dapatkan income, macam mana saya nak bayar rumah, macam mana saya nak bayar kereta, macam mana saya nak beli barangan rumah, nak bagi isteri dengan saya makan. Sebab memang tak ada event langsung, memang tak ada job, memang zero income. Waktu tu saya tengok kipas tengok saya. Memang macam-macam dalam fikiran saya. Assalamualaikum, nama saya Luqman Hakim, seorang fotografer dan designer di dalam company Sweet Pictures. Dahulunya saya bekerja mengambil gambar untuk event-event atau majlis-majlis perkahwinan. Tetapi income saya terjejas teruk lah semasa pandemik ni. Sebab kita memang tak boleh nak buat job. Kita punya event memang banyak cancel, kita punya event banyak postpone. Customer takut, semua customer memang takut nak buat event lah.
saya buntu, tak tahu nak buat apa, macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar rumah, dengan baru kahwin lagi, langsung tak ada job, tak ada event yang saya boleh bekerja. Jadi beberapa bulan selepas PKP, saya bertukar bidang dalam bisnes online. Saya menjual car care, produk kecantikan tapi untuk kereta, yang mana membantu saya di waktu PKP. Dalam banyak-banyak perniagaan dekat Malaysia ni, kenapa saya memilih produk kecantikan kereta atau car care? Sebab dekat Malaysia ni memang kita tak banyak lagi orang-orang Malaysia yang menjual car care. Lagi satu, macam produk-produk ni memang kita susah nak jumpa. Even ada dekat supermarket, cuma certain produk tu memang kita susah nak jumpa, kecuali online ataupun international ataupun dekat luar negara lah. Pada mulanya memang dapat halangan lah daripada kawan-kawan, daripada family yang untuk saya bertukar bidang daripada fotografi kepada penjualan produk kecantikan kereta, sebab memang berlainan bidang lah. Tapi saya pernah diberitahu oleh rakan-rakan sebelum ni, kalau kita nak berjaya, kita kena buat benda yang kita minat. Tapi memang saya minat produk kecantikan kereta lah, sebab memang tiap-tiap minggu saya basuh kereta sendiri, dan tiap-tiap kali saya basuh kereta sendiri, saya akan cuba produk-produk baru. Jadi saya terfikir, daripada saya beli, baik saya beli dan jual. Pada mulanya memang struggle sikit untuk menjual barang-barang ni, tapi dalam masa yang sama saya suggest dekat rakan-rakan, dan rakan-rakan suggest dekat rakan-rakan mereka, dan ahli keluarga pun turut membantu macam tu juga. Saya membuat marketing dekat online, buat website, Shopee dan Lazada. Sedikit sebanyak dia membantu saya meningkatkan jualan. Dengan online business je, dengan penjualan saya punya produk semua dekat online platform dan Facebook Marketplace, saya boleh dapatkan sebulan income bersih dalam 15,000 sebulan. Benda ni macam mimpi sebenarnya, tapi macam kita pun tak sangka, kadang-kadang kita cuba benda yang baru, kita cuba marketkan kita punya produk, kita tak tahu what's coming. Kita sama ada kita boleh berjaya atau tak, tapi yang penting kita cuba. Sebab online selling ni adalah benda baru dekat Malaysia ni, dan semasa pandemik ni online selling dia punya populariti dah makin meningkat. So tak salah lah saya pilih bisnes saya untuk di-online kan dekat online platform. Dalam tempoh 2 tahun sejak 2019, bukan setakat di peringkat global, bahkan dalam konteks di Malaysia sendiri, rakyat berhadapan dengan situasi berisiko, apatah lagi mendalamkan lagi jurang ketaksamaan dalam kalangan rakyat Malaysia akibat daripada pandemik COVID-19 yang memberi implikasi besar kepada pengangguran, kepada kemiskinan, kepada pendapatan, dan juga kepada kehidupan itu sendiri. Dan kesan ini juga telah membawa kepada satu proses yang besar dalam transisi dunia dan juga Malaysia, khususnya dalam konteks pasaran, yang memunculkan usahawan-usahawan baru, tetapi mentah, masih lagi kurang ilmunya, masih lagi memerlukan sistem sokongan yang sepatut dan sewajarnya. Namun bagi usahawan sedia ada yang berhadapan dengan risiko pandemik COVID-19 seperti yang kita hadapi, ia memerlukan satu sifat ataupun satu usaha yang berdaya tahan dalam konteks untuk meneruskan kelangsungan kehidupan dan seterusnya dapat menyerap kos sara hidup, khususnya masing-masing mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan juga lain-lain. Terbang ke didi hinggap diperigi sebelah pohon rambutan. Assalamualaikum, salam Jumaat dan selamat pagi.
terima kasih Nakol atas jemputan. Bersama saya dengan pihak penganjur Nakol ialah panelis-panelis istimewa yang telah yang bagi saya adalah bersesuaian dan juga menarik untuk dikongsikan pengalaman dan pandangan mereka dalam berhadapan dengan situasi berisiko ini. Panelis pertama iaitu seorang pempengaruh, iaitu influencer yang saya rasa dapat rasa semua mengenali beliau, khusus dalam bidang masakan dan juga kulineri, yang mana saya lihat beliau juga berjaya membawa satu perubahan dari sudut paradigma kepada usahawan-usahawan yang ingin menceburi dalam bidang-bidang masakan ataupun bidang-bidang makanan. Bersama dengan saya ialah Chef Khalidvan Dave Murugaya, Executive Corporate PB Health. Selamat datang, Chief Dave. Panelis yang kedua, ini orang penting juga yang sangat baiklah dijemput dalam forum pada hari ini, iaitu pengasas Baba Chicken Rice, Encik Ahmad Syukri Abdul Syukur, usahawan yang 6 tahun berkecimpung dalam bidang makanan seperti Chef Div dan mempunyai pengalaman yang saya rasa cukup matang dalam berhadapan dengan risiko, tetapi mempunyai hambatan-hambatan yang mungkin tidak dikongsikan oleh beliau, dan inilah platform yang sesuai untuk kita dapatkan pandangan daripada Encik Ahmad Syukri. Seterusnya, usahawan wanita, Puan Sharifah Nur Khadijah, pemilik Syafazali Enterprise. Ini adalah usahawan yang saya rasa committed, wanita, berkeluarga dan mempunyai impian yang ingin dicapai dalam meneruskan kehidupan dan juga memastikan keberlangsungan hidup dan juga daya tahan dalam melakukan perniagaan yang dijalankan itu mendapat sesuatu yang lebih baik. Dan panelis yang keempat, seorang yang saya rasa penting untuk kita dengar pandangan daripada beliau. Beliau ialah pengarah Jannah Corporation Sdn Bhd, Encik Muhammad Hafiz bin Rohani. Selamat datang Cik Hafiz bersama dengan kita dalam forum dan juga dalam simposium cost of living yang dianjurkan oleh pihak Kabinet HDB. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian semua panelis untuk berada dalam platform secara dalam talian ini, dan kita akan meneruskan pusingan ini, yang mana saya akan jelaskan formatnya, iaitu ada 3 pusingan. Pusingan pertama akan dijelaskan oleh semua panelis dari sudut cabaran mereka. Pusingan yang kedua ialah bagaimana mereka berhadapan dengan situasi norma baharu seperti mana tema tajuk ini, dan mungkin ada perkara yang tidak dikongsikan yang mungkin boleh dijadikan sebagai tips ataupun mungkin sebagai masukan kepada dasar kerajaan. Dan pusingan yang ketiga sesi soal jawab, dan terakhir adalah penggulungan oleh kesemua panelis. Tanpa saya membuang masa, saya akan bermula dengan kita punya pempengaruh, Chef Div. Okey, saya panggil Chef Div ya. Boleh ya, Chef Div ya? Alright. So, untuk soalan saya kepada Chef Div, dalam konteks keusahawanan di Malaysia, usahawan itu berhadapan dengan situasi mencabar yang luar biasa dan berbeza dengan perniagaan yang dijalankan sama ada sebelum dan juga semasa pandemik. Kaedah yang digunakan Chef Div sebagai seorang influencer, pempengaruh itu sendiri, juga sebenarnya mengambil masa untuk construct the confidence dalam usahawan itu sendiri, mengambil masa. So, boleh Chef Div kongsikan pengalaman sukar yang dihadapi oleh Chef Div sepanjang tempoh pandemik ini? Silakan Chef Div. Selamat pagi semua. So, seperti mana yang Dr. Azwan share tadi, memang situasi sangat sukar disebabkan pandemik. Dia tak macam sebelum pandemik, banyak aktiviti kita boleh lakukan dengan banyak kelonggaran ya, dan sangat banyak peluang juga di luar sana, tapi disebabkan pandemik ada macam-macam halangan dan sekatan dari segi apa yang kita nak buat, apa perniagaan. Macam saya sendiri sebelum pandemik sebenarnya tak pernah pun berfikir nak berniaga. Saya fikir mungkin dalam usia 35 ke, so dalam jangka masa 5-6 tahun
hadapan baru nak mula berniaga. So saya bekerja sebagai chef di Disney Cruise Line. So disebabkan pandemik terpaksa balik ke Malaysia dan tak dapat balik semula ke tempat kerja. So senang cerita hilang kerja lah ya. So nak mula berniaga ni memang amat suka sebab segala niaga pada masa tu kita boleh nampak dia telah mula secara online. Offline punya business memang sangat suka walaupun macam restoran ataupun food business dekat luar sana masih berterusan tetapi masing-masing dalam keadaan yang sangat sukar nak promote bisnes masing-masing dan menjalankan perniagaan seperti biasa sebelum pandemik. So untuk saya paling susah nak bermula dalam journey kita panggil content creation ataupun nak jadi influencer. Memang tak pernah saya plan tapi ni macam accidental lah. Tapi kesukaran yang saya sendiri perasan adalah nombor satu, orang tak kenal kita. Kita nak buat satu di online, orang tak kenal kita. So ini adalah kesukaran yang kita perlu fikir apa cara jalan supaya orang boleh kenal kita punya existence, kita punya apa yang kita nak buat dekat masyarakat ni, nak berniaga ke, nak share content ke. So itulah first step yang saya fikir apa saya nak buat. Sedangkan tak boleh buat business offline. So online lah satu-satu benda yang ada pada masa yang tu. So dari situlah saya mula belajar tentang social media. Macam mana nak menggunakan social media sebagai pentas untuk mulakan journey untuk saya berniaga. Sebab kita nampak sebenarnya social media ni satu tools yang free, percuma ya. Semua orang boleh gunakan dan tak perlu bayaran, tak perlu modal, tapi proses nak belajar macam mana nak set up page tu, macam mana nak buat video, apa konten yang saya nak buat, apa niaga yang saya nak buat. So semua ni menjadi satu benda yang baru untuk saya sebab sebelum tu saya kerja sebagai chef. So langsung tak kena mengena dengan nak buat konten ke, nak buat social media ke, memang tak kena mengena. So kesukarannya adalah perlu ambil masa yang lebih panjang, lebih banyak dan lebih banyak hardworking lah untuk belajar. Kena banyak self-study, belajar secara online macam mana nak buat business, macam mana nak handle kita punya social media page. So semua ni adalah untuk saya ambil masa yang panjang lah. Sebab kalau kita banding dengan business-business yang lain memang dah lama online. So mereka dah tengah pecut. Kita baru nak start jogging macam tu. So tapi dengan izin Tuhan saya percaya kalau kita betul-betul macam mana kalau ada put kita punya effort memang kita boleh nampak hasil lah. So saya dengan thank God lah, saya berterima kasih dan bersyukur sebab dah hampir 2 tahun saya punya journey sejak Januari tahun lepas sampai sekarang. So kita boleh nampak kita punya audience, kita punya follower dekat social media platform kita dah hampir 400,000 orang, which grow secara organik tanpa any FB ads ke apa dan sebagainya. So dekat sini satu key yang kita boleh nampak adalah sukarnya adalah permulaan journey tu mungkin in terms of finance juga kita tak dapat macam nak banyak sebab orang tak kenal kita. So kita kena put a lot of time, a lot of effort untuk orang kenal kita. Bagi value, bagi konten yang supaya orang boleh suka dengan kita, boleh build trust dengan kita. So ni semua adalah satu proses-proses yang sangat susah sebab bila kita buat benda-benda ni sebenarnya kita belum lagi dapat income, kita belum nampak hasil lagi. So hasil dia saya nampak selepas setahun berusaha. So first 1 year saya macam kais pagi, pagilah kais petang macam tu. Memang situasi tu agak sukar. So hari ni ramai orang tengok Chef Dave macam, wah Chef Dave, you okay lah, you celebrity chef, you hidup senang. Tapi orang tak tahu yang proses yang kita melalui itu. Setahun lepas saya hanya ada 30k followers saja. So tahun ini saja saya punya channel pick up. So itu adalah macam rezeki lah, I would say. Bukan sebab saya hebat, memang saya bersyukur sebab benda tu bila kita betul-betul hard work, kita tak putus asa walaupun tak nampak hasil yang banyak dari segi kewangan, tetapi kita nampak sebenarnya makin ramai orang appreciate apa yang kita bagi balik dekat society. So benda tu saya rasa sangat penting.
kena banyak bersabar, especially kalau kita nak ceburi bidang perniagaan ataupun kita nak online kan kita punya perniagaan. So proses tu cabarnya dari segi kita punya kesabaran, kewangan kita, nak belajar banyak benda baru supaya kita sesuaikan diri kita dalam satu new fenomena dan juga environment untuk kita bekerja. So sampai hari ini saya still masih teruskan saya punya learning, sebab untuk saya kalau kita nak keep growing kita pun kena keep learning. So banyak opportunity dekat online yang kita sebenarnya boleh dapatkan secara percuma, macam YouTube, Google, sebenarnya banyak information yang kita boleh dapatkan daripada situ dan belajar daripada banyak success story dekat luar. So sampai hari ini pun saya banyak buat macam kaji lah, saya tengok macam mana businessman yang successful dekat Malaysia. Saya selalu tengok macam DSV, tengok Dato' Alif Shukri. So ni semua example yang boleh motivasikan saya. Saya tengok macam mana dia orang boleh buat business, macam non-stop dia orang punya api tu berbakar-bakar. So kita belajar daripada example-example yang macam ni. So saya punya key point, walau ada apa-apa halangan dan sebagainya, learning is one of the biggest thing. Memang benda tu suka, tapi jangan kalah, sebab kalau kita stop nak belajar, kita nak stay where we are, memang sangat susah dalam keadaan pandemik ni. Kita kena kreatif, think out of box, kita kena go extra mile, jangan dalam comfort zone kita. Okay, thank you. Terima kasih Chief Dave atas perkongsian hambatan dan juga cabaran yang dihadapi sebelum ni oleh Chief Dave. Saya rasa kesukaran itu ada, dan kesukaran itu mungkin dihadapi oleh Encik Ahmad Shukri sebagai seorang yang pengasas Baba Chicken Rice yang menjalankan perniagaan berasaskan makanan seperti mana Chief Dave. So soalan saya kepada Encik Ahmad Shukri, bagaimana tahap kesukaran sebelum dan juga semasa pandemik yang dialami Encik Shukri sendiri untuk menguruskan emosi pekerja, keuangan dan juga perjalanan perniagaan, kerana itu antara yang signifikan, ketara dalam sesebuah perniagaan, di mana Encik Shukri sini sebagai seorang pengasas. Silakan Encik Shukri. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi lah. Saya nak ceritakan sikit lah sebelum dan selepas. Sebelum yang saya buat, memang betul daripada segi untuk mendidik dan menjaga pekerja, kan, dari segi sudut pekerja ni sedia maklumlah, kan. Saya rasa bukan restoran saja, saya rasa franchise-franchise yang besar pun turut menghadapi perkara yang sama, di mana sehingga hari inilah, sebelum dan selepas, benda tu tetap sama. Okay, so maknanya daripada isu pekerja ni, sometimes kita kena ceritakan kita punya misi dan untuk career mereka. Ini yang saya cuba buat, di mana alhamdulillah saya pun dah ke-4 cawangan dan ke-5, walaupun dalam keadaan pandemik. Itu cerita untuk pekerja. Saya create emosi saya sampai pun saya tahu keadaan tu. Orang takut bila bangun 7 pagi, tengok tiba-tiba saya tak datang kerja hari ni, kan, saya sakit, tiba-tiba hilang, tak bagi tahu. Jadi itu adalah challenge, kan. Lepas tu emosi pekerja semasa kita berniaga, macam mana kita nak counter pekerja. Jadi a lot of things yang harus kita hadapi, benda-benda macam ni. Jadi dalam sekarang ni hampir 40 pekerja lah yang saya ada. So di kala berlakunya pandemik ni, berbeza sedikit lah. Mungkin saya nak katakan, mungkin makanan saya ni adalah makanan ruji. Makanan ruji ni is quite strong sikit, sebab dia punya harga orang kata, ayat mudah dia, harga marhain, below than RM10. So dan itu adalah makanan harian. Bila jadi macam tu, cabaran dia memanglah untuk permulaan, kita kena cari solution, kan, cari solution macam mana kita nak menaikkan jualan atau maintain sales tersebut tu. Memang susah pada permulaannya. Jadinya
untuk buat bekerja di skala masa PKP itu juga saya banyak ambil pekerja dari luar dari negeri Melaka. Okey, saya sediakan hostel lah. Saya sediakan semua, tanggung semua. Jadi ada kelebihan di situ. Kelebihannya ialah life berbeza kan dengan di isu pekerja ni bila di setempat dan juga dari luar datang, mereka ni akan kerja lebih fokus, lebih lama sebab dia tak ada berdekatan dengan kawan-kawan yang terdekat dan juga family. Okey, tapi sentiasalah bertukar. Ada juga yang bagus. Saya sekarang ni saya anggap 10-2. Macam tu. 10 yang datang, 2 yang mungkin baik, boleh kekal. Yang tu saja. Saya dah set macam tu sebab saya hadapi dalam beberapa tahun sampailah pandemik ni pun sama juga di cerita dia. Okey. Dan di samping dalam saya berkembang, agensi-agensi yang banyak membantu. Okey, banyak membantu. Yang kuat membantu saya adalah MARA. Okey, MARA. Tetapi apa yang MARA membantu saya ni, saya banyak menceritakan daripada mereka yang sahabat-sahabat lain. Di mana kita ni kena go to basic business. Basic business daripada segi account, company, lesen perniagaan kan. Jadi benda-benda macam ni adalah benda yang sangat basic dan perlu ada. Okey. Jadi saya buat benda tu adalah ada keluar result dia. Okey, statistik boleh mengenai jualan dan selepas naik dan makin naik dan nampak. Bila tu nampak proven. So maknanya daripada agensi tersebut juga dapat membantu kita lah dengan lebih mudah. Saya dapat bantuan mesin, kan, pinjaman untuk buka cawangan lagi. Jadi daripada situ saya berkembang. Saya come with zero. Okay, zero. Tapi dengan zero yang saya buat tu, saya develop perlahan-lahan dengan saya banyak masuk training. Okay, sekarang ni pun ada banyak daripada InScan tu sendiri. Kan? InScan pelbagai training yang sangat bagus. Betul. Di kala pandemik ni pula, kan? Di kala pandemik ni pula sangat banyak kelas online. Jadi ada 2 juga. Itu nanti saya cerita selepas tu. Ya, simpan dulu yang untuk kita cerita yang ke sesi yang kedua pula. Dia sebab dia melibatkan generasi. Generasi ni dia akan berbeza. Okay? So dalam kita berkembang tu juga memang cabaran dia adalah still pekerja. Okey, kita dah siapkan walaupun SOP apa semua sangat bagus. Dia ada 2 lah. Satu talent, satu come with zero punya knowledge kan. Jadi kita ni berkembang dengan secara kecil-kecilan, jadi kita masih tidak mampu untuk mendapat yang pekerja yang talent. Okey. So dalam ambil masa sedikit 3 ke 6 bulan untuk mereka menyesuaikan betul-betul dan faham. Dan kita nampak direction. So apa yang saya buat sehingga hari ini, saya sangat bersyukurlah. Mereka nampak apa yang saya buat. Dan untuk mereka, sebab kita nak cuba berkembang untuk membuat internal franchise mereka sendiri. Untuk mereka sendiri. Jadi dia nampak. So tapi, kita cerita akan cerita pada semua. Sama saja. Tapi dia tetap saya punya matematik 10-2. Saya punya statistik saya. Kan? Jadi kita jangan, walaupun kita memberi berbagai benefit, bukan kita untuk stopkan bila berlakunya perkara-perkara yang mereka tidak dapat nak ikut dan berhenti. Kan? Sebab apa, kita perlu setiap kita punya mission kita tetap jalan seperti biasa. Kan? Jadi semasa pandemik ni juga cabaran yang lain tu, sekarang ni saya lebih nasihatkan untuk delivery adalah satu benda yang sangat wajib. Sangat wajib. Jangan orang kata menyusahkan, lecehnya ada apps ni dengan Foodpanda, GrabFood apa semua ni. Jadi saya nampak benda ni sebenarnya adalah marketing, tool marketing yang percuma. Tool marketing yang percuma. Sebab apa? Dia dapat direct customer. Customer yang memang nak beli makanan. Kan? Hari ni mungkin dia tak nak beli, lepas 10 hari, dia tengok 10 hari berderet, dia kata boring, dia mungkin akan cuba kita punya. Dan once it taste okay, mungkin mereka akan beli dengan kita berulang. Jadi dalam pandemik ni pun juga, kalau lepas ni open gate, let's say lah open gate kan, saya rasa saya nampak benda ni masih lagi ada yang trauma dan risau.
Okey, kita nampak memang orang akan balas dendam. Okey. Balas dendam, tapi peniaga juga menghadapi perkara yang sangat bermasalah sekarang ni. Okey, saya juga sebagai pengurusi dekat Melaka sebagai Melaka Restaurant and Cafe Owner, MRCO. Jadi kita dalam grup tu ada dalam 200 lebih peniaga. Okey. Jadi kita menceritakan, mereka sampai minta tanya bagaimana nak dapatkan pekerja dapur yang the best, yang kalau mungkin kelakar kot. Nah, itu kata generasi. Okey. Gaji dah offer sampai 2,000 as a crew. Sampai tinggi. Benda tu ada WhatsApp, kita tengok member-member share. Sampai mereka beritahu saya tidak boleh kerja 8 jam. Offer 2,000 ni. Dengan selamba saja mereka jawab tak boleh kerja 8 jam. Lepas tu saya tak boleh kerja pagi. Kan? Jadi culture budaya life ni dah berbeza. Kan? Okey. Jadi kita nampak yang saya tak tahu keselesaan mungkin dah dapat dalam 2 tahun ni, kan, pandemik, stay at home, kan, get food, makan, kan, so social biasa. Jadi yang macam ni untuk buat pekerja ni sangat-sangat masalah sekarang. Sangat merisaukan sebenarnya. Saya berani cakap sangat merisaukan. Okey. Mungkin generasi sekarang, sebab platform restoran ni cabaran dia, mereka anggap, lebih saya nampak lah, mereka anggap mereka bekerja ini sebelum mendapat peluang yang lebih baik. Okey. So masalah susah untuk kita dapat pekerja-pekerja yang walaupun zero, kan, kita belum dapat menjamin mereka untuk stay bekerja dengan lebih baik dekat syarikat. Jadi ini walaupun banyak offer peningkatan apa pun, pekerja isu is number one, isu dia. Okey, daripada segi operation apa semua, yes, kita come daripada zero, kan, tapi kita boleh turun padang, kan, tapi sampai how long, kan. Jadi kita dah put at one stage ni, pekerja ni harus tidak boleh berhenti untuk menawarkan pekerjaan. Kalau ramai lagi bagus, kan, masuk saja. Alhamdulillah program yang telah dikeluarkan disalurkan oleh SOKSO, kan, PKSO ni sangat membantu. Okey, daripada segi bantuan kewangan apa semua. Jadi kita pun tidak rasa terbeban. Di mana kita dapat double up pekerja. Okey, dapat double up pekerja, tapi kita dapat 600 bantuan setiap pekerja dalam masa 3 bulan ke 6 bulan. Jadi kita tahu. Jadi kita pun tahu juga after 3 months tu mungkin dia berhenti. Kan? Tapi sekurang-kurangnya dapat membantu semasa pandemik ni. Okey. Tapi apa yang kita lihat dalam pandemik ni, cabaran dia, saya nampak perubahan yang banyak adalah mereka yang berniaga di waktu malam lah. Saya sangat kesian pada mereka lah, sahabat-sahabat saya ni juga, di mana western food kan, yang berniaga di waktu malam, dan mereka suka makan panas-panas, so mereka tidak dapat menjual, kan. Jadi dia orang transform mencari makanan-makanan ruji yang mudah untuk orang makan. Jadi ini memang nampak ketara. Saya tengok sahabat-sahabat keluar pergi berniaga di tepi jalan, kan, menarik secara gerila. Baik, saya terpaksa hentikan di situ. Saya terpaksa hentikan di situ dan menarik dari segi cabarannya, maksudnya dari segi perjalanan perniagaan itu, cabarannya kepada peniaga-peniaga dari sudut usahawan itu sendiri dalam menguruskan emosi pekerja itulah dengan sikap pekerja itu sendiri. Kemudian dari segi kewangan tadi, ya memang ada bantuan dan meringankan beban, tapi dalam masa sama juga perlu ada sesuatu yang boleh melonjakkan perniagaan dalam konteks risiko yang dihadapi dan mungkin akan datang. So sangat baik penjelasan daripada Encik Syukri. Saya rasa mantap sekali, dan kita pergi ke usahawan wanita kita, iaitu Puan Sharifah. Sebagai usahawan, ya, perlu berani dalam mengambil risiko. So apakah risiko setakat ini yang memberi kesan berterusan kepada Puan Syafa dalam tempoh pandemik? Boleh Puan Syafa kita kongsikan bersama di sini? Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum, selamat pagi.
Okey, untuk macam saya, clear tak tuan? Clear? Clear, dengar. Maaf. Okey, macam saya betul-betul masih baru dalam bidang keusahawanan ini. So, bagi saya risiko memang banyaklah. Salah satu risikonya seperti saya yang sentiasa berniaga dari rumah dan semuanya melalui offline sahajalah. So, risikonya, saya banyak rugi. Kerugian itu terlalu banyaklah bagi saya. So, untuk menyelesaikan risiko tu memang ada risiko yang baik bagi saya, iaitu saya terpaksa menjerumuskan diri saya pergi ke menghantar saya punya stok produk tu ke supermarket. Tapi macam mana risiko dia, pulangan itu tidak segera, so kena tunggu hujung bulan kan. So risiko ya memang memang sangat berisiko bagi usahawan baru macam saya, tapi ada kebaikannya jugalah. Di samping risiko macam saya ni, itulah saya rasa sepanjang tempoh pandemik ni memang risiko saya memang saya punya sale drop, pembeli sangat berkurangan sebab di saat pandemik ni banyak yang tidak berani keluar membeli, tidak berani untuk hantar ambil sendiri. So solution saya untuk hantar ke supermarket tu sangat juga berisiko, tapi memberi kebaikan di penghujungnya lah. Dan satu lagi bagi usahawan baru macam saya yang tidak tahu sangat tentang digital, saya terpaksa merisikokan diri saya untuk belajar sesuatu yang baru secara mengejut dalam masa yang singkat, tetapi dimonitor oleh coach-coach yang sangat baguslah. Itu memberi impact sampai ke hari ini supaya saya dapat menyelesaikan masalah saya semasa pandemik. Macam contohnya semasa pandemik terlalu banyak yang saya perlu korbankan lah, so, terlalu banyak kerugian. Saya terpaksa melabur sesuatu yang tanpa had lah. Saya terpaksa keluarkan semua simpanan untuk cover mana yang terpaksa saya cover lah. Seperti saya usahawan baru, tidak ada pembantu, semuanya bermula dari rumah. So tindakan mengejut untuk masuk supermarket itu sebab untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, kerana di masa pandemik memang tiada jualan langsung. Kecuali Bagaimana dengan Puan Syafa mendapat sokongan daripada, ada dapat sokongan tak dalam dengan di pihak keluarga, khususnya untuk apa yang Puan Syafa jalankan perniagaan ni sendiri? Itulah seperti yang saya maklum tadi so far, saya terpaksa pinjam duit dari family untuk memulakan lagi. Tapi sebab saya itu pun sebenarnya risiko sebenarnya. Pinjam duit daripada keluarga pun risiko sebenarnya. Saya terpaksa menggunakan sesuatu yang lebih daripada sangkaan saya lah, seperti menggunakan family. Saya terpaksa keluarkan semua saving saya untuk cover apa yang saya telah habiskan sebelum ni, kerugian yang saya alami sebelum ni lah. Saya sangat merisikokan usahawan baru macam saya. Bagi usahawan baru macam kami, apa yang kami buat hari ni, pulangan itu kita rolling balik. So sangat-sangat mengejut dan membuat banyak sangat kerugian lah bagi saya. Tambah lagi bila usahawan macam saya yang tidak tahu sangat mengenai digital macam tu kan, menggunakan IT apa semua, memang sangat banyak risiko time pandemik. So boleh Puan Syafa kongsikan dengan mungkin dengan para panelis yang lain dan juga mungkin ada bersama kita penonton di laman rasmi Facebook KPDHP. Sejujurnya kalau bercerita pasal risiko ni sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Sebab risiko tu memang sampai ke hari ini saya masih merasai risiko tu. Bukanlah bermakna saya tidak dapat menstabilkan diri, tapi risiko itu masih lagi dirasai sampai ke hari ini. Maksudnya risiko yang sama seperti sebelum ini juga ke, atau bagaimana Puan? Atau ada risiko baru lagi yang mendatang? Lepas saya dapat cover, dapat hantar ke supermarket, dan ada bimbingan dari MDEC, dalam masa yang sama saya dapat sekarang saya terpaksa cover yang rugi tu, tapi so far sekarang beransur-ansur untuk dapat mengcover balik yang kerugian yang pada permulaan itu secara mengejut tu. So sekarang ni saya sangat berterima kasih dengan MDEC lah, sebab di samping bimbingan dari coach-coach dari MDEC tu, dari saya dia diserap dalam program PEDAS,
Dari bimbingan mereka saya dapat manage lah saya punya apa yang saya buat, and then coach-coach tu dapat bimbing saya, bagi idea macam mana cara untuk menyelesaikan masalah. Sampai ke hari ini mereka masih pantau walaupun sudah habis dalam program tu, pihak MDEC dan coach tu masih lagi pantau saya supaya saya masih bergerak dengan okeylah sekarang masih di dalam tahap yang dapat diselamatkan lagi lah. Kalau dibandingkan dengan mula-mula kita memasuki musim PKP tu kan, pandemik tu memang sangat-sangat drop. Saya merasai apa yang dihadapi oleh Puan Syafa, sebab ya kita pun ada kawan-kawan yang turut serta dalam perniagaan, dan saya juga adalah kajian-kajian berkenaan dengan usahawan-usahawan mikro, merasai kesukaran yang sama dihadapi oleh Puan Syafa, dan itu mungkin Puan Syafa boleh kongsikan dalam pusingan yang kedua berkenaan apa sepatutnya yang boleh dibantu, apa sebenarnya ni. Sebab benda ni pun, krisis ni pun mengejut. Bila tadi Puan Syafa pun kata tadi, digital pun mengejut, nak belajar daripada singkat memang mengejut, dan nak rolling pun kena perlu ada pengetahuan infrastruktur teknikal, itu pun mengejut. So sekarang ni saya pun nak mengejut Encik Hafiz untuk memberitahu sedikit, menjelaskan kepada kita sedikit dari sudut digitalisasi itu sendiri, sebab Encik Hafiz ni orang penting lah, saya rasa orang penting, maksudnya dia banyak terlibat dengan coach, melatih. So Encik Hafiz ni adalah pengurus Yana Corporation 19. Saya nak betulkan tadi, saya kenalkan Encik Hafiz ni sebagai Jana, actually Yana Corporation. Yalah, kadang-kadang tu terlepas pandang, manusia biasa. Okay, so Encik Hafiz, sebelum pandemik, rata-rata usahawan mikro ni kurang beri perhatian kepada soal digitalisasi dalam perniagaan, walaupun dasar kerajaan itu sendiri banyak tekankan, macam seperti mana Puan Syafa lah, dengan bantuan MDEC semua. So walau bagaimanapun, kaedah mengarus digitalkan perniagaan dalam tempoh singkat akibat daripada pandemik ini juga turut merunsingkan usaha mikro. Puan Syafa sendiri telah menunjukkan kerunsingan tersebut, mengejut. So, bagaimana kesukaran ini berlaku sebenarnya, Encik Hafiz? Perspektif Encik Hafiz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majlis Tindakan Sara Hidup Kerajaan Malaysia dan juga KPD NHP atas jemputan untuk saya bersama-sama dengan rakan-rakan hebat di dalam simposium ini, simposium Cost of Living. Betul kalau kita lihat 2 tahun dahulu sebelum zaman KP dulu, apabila kita bercakap tentang digitalisation, pada masa itu kita baru bermula. Tetapi kebanyakan usahawan mikro, PKS belum begitu bersedia untuk menghadapi ataupun berubah kepada era digitalisation yang baru ini. Jadi saya fikir pada masa itu usahawan sudah seharusnya untuk berubah ataupun mula mendapatkan ilmu bagaimana untuk kita berubah perniagaan kita daripada era konvensional kepada satu era yang orang kata digitalisation, the new norm. Pada zaman ini pun kalau kita lihat kebanyakan perniagaan telah banyak berubah kepada era digitalisasi. Contohnya paling mudah, apa yang mungkin kita boleh lihat, kalau dahulu kebanyakan kita berjual secara online, e-commerce platform, Lazada, Shopee dan pelbagai channel-channel yang lain. Tetapi apabila datangnya COVID-19 ni, banyak perniagaan terjejas. Jadi usahawan mahu atau tidak, kita terpaksa sebenarnya dah untuk berubah kepada penggunaan digitalisation seperti e-commerce, seperti pembayaran melalui kaedah e-wallet. Saya lihat juga sebenarnya kalau kita tengok dahulu, usahawan mungkin ini adalah sudah biasa bagi mereka, adalah satu kebiasaan mengharapkan pelanggan-pelanggan untuk datang ke premis untuk berbeli. Tetapi apabila full PKP dilaksanakan dan sekarang pun kita masih agak terbatas untuk berjalan, untuk melancong, untuk berbeli barang, maka kaedah ini kita harus mahir, kita harus berubah. Dan saya suka jugalah sebenarnya melihat banyak kaedah-kaedah ataupun pelaksanaan yang telah dibangunkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita lihat contoh Kerajaan Negeri Sarawak telah membangunkan Sarawak Pay pada zaman dahulu yang pada awalnya mendapat banyak juga kecaman. Mereka mengatakan dulu kita dah ada Tashenko, dulu kita dah ada pelbagai
payment gateway yang lain. Tetapi apabila Kerajaan Sarawak membangunkan kaedah pembayaran melalui Sarawak Pay, kita lihat orang Sarawak sudah mula untuk beradaptasi dengan kaedah-kaedah pembayaran sebegini. Pembayaran bil, pembayaran shopping di hypermarket pun banyak juga menggunakan kaedah-kaedah e-wallet sebegini. Dan sukalah saya memanjangkan sebenarnya untuk usahawan-usahawan kecil, mikro, penjaja-penjaja, peniaga-peniaga pasar malam dan sebagainya untuk cuba berubah dan melihat bagaimana kita nak meningkatkan jualan melalui kaedah penjualan ataupun pembelian melalui e-commerce. Cara yang paling mudah kita lihat sekarang ni kita dah ada QR Pay. Maybank pun dah membantu usahawan boleh sahaja scan sebenarnya untuk membayar. Ini sebenarnya adalah satu kemudahan yang dibangunkan oleh pelbagai agensi, oleh pelbagai pihak untuk memudahkan kaedah-kaedah pembayaran. Dan saya fikir ialah kalau saya sendiri contohnya Tuan Moderator Dr. Azwan dan kawan-kawan yang lain dan juga penonton-penonton di luar sana, kalau kita lihat apabila kita contohnya kita beli pisang goreng di tepi jalan, kadang-kadang kita melihat mereka ini banyak hasil jualannya belum laku, tetapi pada masa itu kita pula tak ada bawa cash yang banyak, kita tak membawa tunai yang banyak. Jadi apa yang kita boleh buat? Melainkan kita beli dengan apa yang ada di dalam poket kita. Tetapi dengan kaedah penggunaan e-wallet, kalau kita dapat perluaskan, mungkin usahawan-usahawan itu boleh berfikir macam mana kita nak dekatkan jualan di mana customer boleh sahaja scan. Jadi dia nak beli RM10, mungkin dia akan menggunakan RM50 untuk membeli kuih. Mungkin bukan untuk dia sahaja, tetapi kuih-kuih itu ataupun pisang goreng itu tadi mungkin boleh disedekahkan kepada orang lain. Jadi sebenarnya penggunaan e-wallet, penggunaan digitalization, ini harus dilihat secara lebih menyeluruh dan saya fikir pihak kerajaan harus menggalakkan penggunaan QR Pay ini, menggalakkan penggunaan e-hailing. Namun dalam pada masa yang sama mungkin juga pihak kerajaan perlu meneliti bagaimana untuk kita mengawal sesetengah e-hailing yang mungkin mengambil keuntungan yang agak tinggi sehingga 30%, tidak termasuk dan lain-lain charges yang mungkin mereka kenakan. Jadi benda-benda ini damper, merencatkan, membantutkan usahawan untuk terus berjualan dengan lebih banyak lagi melalui kaedah-kaedah e-hailing sebegini. Encik Hafiz, maaf saya interrupt. Jadi soal tentang digitalization ni, adakah usahawan yang tak faham ataupun pelanggan sendiri yang tak faham? Usahawan masih di peringkat penerimaan. Masih di peringkat penerimaan untuk menggunakan kaedah-kaedah ini dan saya fikir usahawan perlu beradaptasi. Dan untuk menggalakkan usahawan-usahawan ini beradaptasi, kita lihat MDEC, kita lihat Instant, kita lihat MARA melakukan banyak kursus-kursus untuk mengubah usahawan-usahawan menggunakan kaedah digitalization. Tetapi dalam pada masa yang sama juga sebenarnya kita perlu menggalakkan the consumer, orang-orang awam ini untuk berubah menggunakan kaedah-kaedah penggunaan e-wallet, kaedah-kaedah penggunaan e-hailing seperti ini. Tetapi dalam pada masa yang sama masih juga kita perlu meneliti ataupun mengawal mungkin charges yang terlalu tinggi yang mereka hadapi baik di peringkat peniaga ataupun di peringkat pengguna sendiri. Satu lagi Cik Hafiz, minat saya untuk menarik pandangan daripada Cik Hafiz tentang penerimaan. Kadang-kadang soal penerimaan itu juga adalah satu perkara yang boleh dipelajari, macam Chief Div ada kata self learning itu is very important. Tapi yang menjadi masalahnya adalah infrastruktur itu sendiri. Kadang-kadang di kawasan pedalaman tak ada internet. How is it? Okey, kalau kita bercerita tentang masalah infrastruktur, even di Sarawak ini pun kadang-kadang kita menghadapi banyak juga kekangan ataupun penerimaan mengenai internet. Kadang-kadang kita lihat kawasan di bandar pun line internetnya tidak berapa bagus. Jadi benda ini sebenarnya yang harus pihak kerajaan, baik di peringkat kerajaan negeri maupun peringkat kerajaan pusat meneliti benda-benda sebegini supaya apa perancangan yang dijalankan, apa dapatan yang kita dapat daripada simposium ini kita dapat terjemahkan dengan lebih mudah sebenarnya supaya back end ataupun backlog perkara-perkara yang membataskan ini dapat kita selesaikan lebih dahulu. Doktor, saya hentikan Cik Hafiz di situ sebab itu jawapan yang akan dijawab nanti pusingan kedua. Itu akan dijawab dalam pusingan kedua. Saya pergi ke Chief Div.
Chef Dave, mungkin Chef Dave dah menjelaskan, berkongsi bersama dengan panelis lain dan juga audience dan juga para penonton yang bersama dengan kita. Cumanya di sini ialah Chef Dave dah jelaskan kesukaran yang dihadapi oleh Chef Dave. Dan Chef Dave pun baru, Chef Dave kata nak dapatkan followers, nak dapatkan tu pun agak sukar, dan Chef Dave agak terkejut. Secara organik, secara natural, followers tu mula-mula beransur-ansur mengikut perkembangan Chef Dave. So boleh Chef Dave kongsikan sedikit strategi untuk usahawan seperti mana Chef Dave yang baru nak mula ataupun yang sedang untuk lebih berdaya tahan. Silakan Chef Dave. Okay, so apa yang saya perasan satu strategi yang sangat berkesan untuk saya dan juga ramai kawan-kawan niaga saya pun setuju adalah kita konsisten dengan marketing kita di social media ataupun di mana-mana sahaja platform yang kita gunakan. So seperti mana yang saya jelaskan, sebenarnya social media menjadi sekarang macam satu platform yang sangat ketara ya, yang semua orang guna, dari budak kecil sampailah warga emas pun semua menggunakan social media. So itulah tempat yang sangat mudah untuk kita reach out kita punya potential customers ya. So strategi dia adalah, yang paling penting adalah kita kena konsisten dari segi kita punya posting. So posting, ramai orang percaya macam boleh post gambar, boleh post testimoni, boleh post tips ataupun value ataupun information, macam-macam sebenarnya boleh post. Tapi yang satu-satu benda yang sangat berkesan when comes to especially Facebook, sebab saya lebih pakar di bahagian Facebook dan itulah platform yang saya mainly grow sangat cepat, adalah buat FB Live. Saya tahu ramai orang mungkin akan rasa macam alah FB Live kita tak pandai lah, malu lah, segan lah kan. Tapi cuba bayangkan kalau hari ni kita berniaga offline, kita buka kedai, kalau customer datang, kau takkan akan cakap dengan dia, saya malu lah, saya tak nak bercakap dengan you, tak boleh. Ya, betul. Kalau imagine you buka kedai jual tudung, orang datang you mesti kena explain dengan dia pasal tudung, you mesti akan bercakap dengan dia. Kalau you jual makanan pun sama, you akan introduce you punya menu dan sebagainya, you akan explain, oh yang ni chef saya masak macam ni. Tapi bila kita move ke FB Live, you tunjuk dia, macam mana saya kadang-kadang berkongsi resipi-resipi saya berniaga. Saya ada tengok. Saya kadang-kadang berkongsi macam lifestyle, apa saya makan hari ini, sebab kadang-kadang orang curious sebenarnya vegan ni dia kenapa dia makan apa, kenapa dia vegan, kenapa dia masak macam tu. So the more kita punya audience curious, the more opportunity untuk kita engage dengan dia orang. Dan Facebook Live adalah satu-satu benda yang saya sendiri perasan, benda yang boleh dapat paling banyak engagement. Macam satu gambar mungkin akan dapat ramai orang komen atau like, tapi Facebook Live dia punya engagement jauh berbeza. Ni bukan saja Chef dia cakap, memang Facebook sendiri pun mengakui, data daripada Facebook sendiri pun mengakui macam-macam posting kita boleh buat post bertulis, boleh buat artikel, boleh post gambar, boleh post video yang recorded, boleh buat FB Live. Tapi FB Live lah engagement paling banyak. Sebab apa? Masa live kita boleh bertanya soalan dengan audience, boleh engage dengan audience. Contoh, setiap kali saya buat live, saya akan tanya, "Hi guys, dari mana you all tengah watch live ni?" Imagine 100 orang tengah watch, mungkin ada 20 orang akan jawab dia dari mana. Of course tak akan 100% jawab soalan kita. So kita dah dapat 20 komen, 20 orang komen kita punya post, which ordinary kalau kita post satu gambar, kita cakap, tahukah anda produk saya ni, orang malas nak baca. So kalau kita mau make it lifestyle, make it macam sempoi je, tak payah nak formal sangat and all that. And of course depend on industri apalah kan. Kalau industri yang serius mungkin perlu serius. Tapi apa yang saya perasan time pandemic ni, orang suka lifestyle, suka fun, suka entertaining. So jangan skema sangat, jangan make benda tu macam too much information. Make it easier untuk orang understand. Bercakap dalam bahasa yang orang faham. Jangan kita buat copywriting, nak tulis, nak post satu gambar pasal produk kita, guna bahasa yang bahasa kita tengah bercakap ni.
Something like that. So dia lebih mudah. Jangan tulis macam kita tengah buat artikel untuk nak hantar ke kementerian, ke jabatan ke, jangan tulis ayat-ayat macam tu. Tulis ayat yang kita guna daily basis, like talk to human, supaya dia ada touching dekat situ. Bila orang baca macam ni, macam artikel ni tengah bercakap dengan saya, something like that. So benda ni semua satu benda yang free sebenarnya. So sebenarnya saya punya paling biggest success actually I boleh cakap adalah sebab Facebook Live lah. Banyak video saya viral sebab Facebook Live. Dan kita tak boleh plan video mana akan jadi viral. Saya sejak mula journey saya sampai hari ini, saya percaya dalam 1 tahun 10 bulan ni saya dah buat lebih 300 live. 300 FB live? Ya, sebab almost every day I buat. Kalau I kira macam days yang I tak buat apa semua, average lah. Dalam 2 tahun ni saya at least ada setahun tu saya tengah buat. So bagaimana Chief Div, you tentukan dalam soal content creation tu? Mungkin takkan hari-hari nak cakap pasal sama je kan? So mesti ada something yang berbeza yang boleh attract orang untuk, yes Chief Div, you ada benda baru. So bagaimana dari segi pemilihan konten tu sendiri? Okay, so pemilihan konten tu sangat mudah. Sebenarnya saya akan just berkongsi apa yang saya masak, apa yang saya makan. So sometimes kita boleh nampak tahu dia punya view akan drop after some time. Dia macam bell curve. Orang suka, lepas tu ala dah boring, sama je. So itulah indication daripada audience kita dengan kita. Dia bagi tahu dia nak something different. So saya pernah, mungkin panel kita pun akan tergelak. Saya pernah buat satu video live macam mana sikat rambut saya. Dan ketap video tu jadi viral. Kita dapat hampir 600k views. Hampir dah nak going towards route ke 1 million view. Which never expected. Saya just buat live tu sebab selalu dekat live orang tanya, Chef macam mana you sikat rambut you tinggi. So benda yang orang tanya juga akan jadi content. Sampai bila I tengah buat masak kari mushroom, orang tanya, Chef boleh tak buat kari ikan? So kita buatlah vegetarian fish curry untuk diorang. So sometimes orang tanya, Chef, you vegan tak boleh lah makan steam ikan. So kita dapat idea daripada audience sebenarnya. Kita jawab soalan diorang melalui live-live yang akan datang. Dan juga mungkin kita pun sebenarnya boleh copy paste content creator lain lah. Kita boleh je tiru, tak ada salah. Contoh macam saya terus terang saya selalu akan pergi research. Okay, saya tengok YouTuber yang popular dekat Malaysia yang buat makanan macam Cik Nom ke, Limau Nipis ke, Suku Pavitra ke. I pergi tengok video mana dia yang paling popular. Paling banyak orang tengok. Sebab apa? Kita baca, kita study and then kita copy lah. Kalau Suku Pavitra boleh buat video ayam pencen dia jadi viral, so Chef Dave pun bolehlah buat something curry yang similar tapi ikut style you lah. Kalau Cik Nom boleh buat kek Oreo jadi viral, you pun boleh buat kek something. So itu bagi you satu idea, satu inspirasi. Jadi viral tak viral tu atas, tengoklah Tuhan yang menentukan rezeki kita. So kita tak boleh cakap mesti akan jadi viral. Yes. So apa yang saya nak sampaikan sini, macam tadi saya cakap, saya buat hampir 300 lebih live, tapi yang betul-betul jadi viral daripada 300 tu hanya 4 video live sahaja. So nampak tak, kita sendiri pun tak boleh tentukan mana satu akan jadi viral. So the more you do, the opportunity, macam kita gali tiba-tiba jumpa emas. Lepas tu gali lagi, teruskan kerja kita, jumpa emas lagi. Macam tu. So follower hari ni dapat, macam dekat Facebook saja kita ada hampir 280k dalam 1 tahun 8 bulan ni. So first year kita hanya dapat 30k. So 250k ni dapat dalam 10 bulan ni. Sebab 3 video viral tahun ni, 1 video viral tahun lepas. So itu je video yang sebenarnya bawa banyak follower yang drastik. Macam 20,000, 30,000 orang meningkat setiap kali ada satu video viral. So on daily basis nak buat apa? Masa tak ada viral, takkan nak tidur, takkan nak senyap, takkan nak relax, tak boleh. You kena sambung. So masa viral, you dapat view 1 million, 2 million. Ada satu video saya dapat view 7 million. So dia tak bermaksud, macam semalam I buat live dengan mak saya, dengan adik saya, dapat view 20k. I tak boleh lemak semangat I,
20k je, I dapat tu 7 million kot. I tak boleh. I kena teruskan. So hari ni I kena plan nak buat apa lagi. Kita tak boleh letih, tak boleh calm down. Kita kena sentiasa dengan semangat yang kita start business. Masa kita tak ada follower, macam mana kita berkobar-kobar, kita berusaha nak berjaya, benda tu kena konsisten walaupun hari ni you macam dah berjaya, dah stabil, ada income, dah ada staff, dah ada tempat yang lebih bagus untuk you nak buat kerja. You tak boleh stay comfort zone. You kena go next level. Sebab saya always percaya when you go next level, opportunity untuk you membantu lebih ramai orang tu dia membesar lagi. So that's the most important thing. Consistent tu adalah key paling important. Consistent is very important dalam soal untuk kita berdaya tahan. Saya baru dapat cue, mungkin kita kena ada percepatkan sedikit, mungkin dari sudut dari segi masa kita tak mengizinkan. Mungkin saya boleh dapatkan sedikitlah pandangan daripada Encik Syukri, ringkas. Apa benda yang Tuan Syukri boleh cadangkan? Apa perkara yang Tuan Syukri boleh cadangkan untuk kepada pihak kerajaan, seperti mana Encik Syukri ada jelaskan pada awalnya, tapi cuma nak mungkin ringkas, padat dan jitu. Silakan Encik Syukri. Okey, saya ada dua saja perkara. Satu berkaitan dengan pekerja. Jadi dengan sekarang orang kata pekerja sekarang dengan generasi yang baru, dia beralih kepada digitalization. Alright, mereka lebih suka mencari rezeki daripada situ. So maknanya kita ni negara yang lebih maju. Jadi saya memohon pada pihak kerajaan agar membuka peluang balik semula kepada restoran F&B kepada semua untuk mendapatkan pekerja asing. Jadi tiada kuota. Jadi lebih memudahkan. Sebab apa? Kita sebagai negara maju sebenarnya. Dan kita tahap kita dah tinggi. Jadi mungkin itu dapat mengurangkan beban yang akan dihadapi oleh peniaga-peniaga restoran. Okey. Yang kedua berkaitan dengan melibatkan usahawan. Okey, sekiranya berlaku lagi apa masalah di hadapan, okey, bank patut membantu dengan kerjasama kerajaan. Kena firm membantu daripada segi menolak history of secrets or sitos yang mereka pass before dia berniaga. Maknanya dalam perniagaan mereka sekarang yang secara fizikal nampak. Okey, secara fizikal nampak datang dan visit dan tengok berapa tahun dia berniaga dan kita tahu. Tapi yang melibatkan problem yang lepas itu dilepaskan dahulu. Untuk membantu untuk mengekalkan perniagaan mereka. Sebab apa? Itu adalah sumber pendapatan yang utama. Okey, itu yang saya minta lah. Dan mungkin bersyarat ke apa ke, itu second step. Tapi membenarkan dan memudah cara. Sebab sekiranya berlaku sekali lagi pandemik, saya rasa lagi ramai akan flop, jatuh. Itu sangat penting bagi saya dalam dua perkara yang mungkin kena ambil kira oleh pihak kerajaan. Puan Shafrah, mungkin secara ringkas, Puan Shafrah rasa bagaimana? Apa yang sebenarnya, soalan yang saya sama, apa sebenarnya yang perlu dibantu? Apa yang perlu disokong oleh kepada usaha mikro ataupun usahawan sendirilah secara umumnya? Kalau diekspetkan memang banyak sangat kerajaan perlu titik beratkan lah. Tapi mengikut pengalaman saya sendiri, macam usaha yang betul-betul baru macam saya, program e-dagang macam yang dianjurkan oleh MDEC yang telah saya lalui sekarang, yang sesi pemantauan yang sangat strict, itu sangat-sangat baguslah, sepatutnya diteruskan lagi. Sebab pemantauan ini untuk usaha baru macam saya ni yang tiada ilmu, perlukan guru. Kadang-kadang kita ni, apa yang kita buat perlukan seseorang untuk monitor. Sebab bagi saya, apa yang MDEC anjurkan, apa yang MDEC tengah buat dan tengah dibuat seperti kami lah, dalam kuantiti yang sikit, so benda tu senang sampai. So apa yang MDEC buat sangat-sangat memberi kesan impact yang bagus lah bagi saya. Selain daripada pemantauan tu, apa lagi yang Puan Shafrah rasa perlu untuk dibantu? Ada pemantauan daripada agensi-agensi seperti MDEC. So yang satu lagi saya rasa yang perlu kerajaan perlu titik beratkan adalah seperti bantuan macam geran-geran tu harus dibagi kepada orang lebih sesuai, lebih memerlukan
diselidik dengan lebih detail supaya sampai kepada orang yang betul-betul memerlukan. Seperti saya tidak tidaklah menyatakan saya perlu, tapi ada setengah orang dia dapat berangan mesin sebagai, tapi untuk rolling untuk kita buat itu tak ada. So harap kerajaan ada something lah untuk apa yang saya boleh ringkaskan daripada Puan Syafa punya pandangan ialah perlunya geran tu perlu diagihkan kepada orang yang berkeperluan, bukan berkeperluan dan juga yang sesuai. Dia bagi mesin-mesin untuk memproses lebih lagi, tapi modal juga sangat-sangat penting. Okey, baik, saya dapat poin Puan Syafa. Cik Hafiz, silakan. Muted. Cik Hafiz muted. Okey, akhir kata daripada saya mungkin mewakili suara-suara orang daripada Sabah dan Sarawak. Kami dengan Puan Sharifah daripada Sarawak. Mungkin apa yang saya boleh katakan pertamanya adalah penting juga untuk pihak kerajaan meningkatkan infrastruktur penggunaan internet, penggunaan data internet. Sebab apa kalau kita lihat internet, even kadang-kadang di kawasan bandar pun mempunyai masalah. Jadi kalau ini tidak di-tackle, how we want to talk about IR 4.0, how we want to talk about digitalization, that's one thing. Yang keduanya, it's very simple, we can leveraging on all the facilities that we already have now. Kita tak perlu nak ada double ataupun triple agency ataupun mana-mana kementerian yang membuat benda yang sama. Macam contoh penggunaan Sarawak Pay, macam contoh penggunaan Touch and Go, mungkin Touch and Go e-wallets dan sebagainya, e-payment gateway ni. Mungkin apa yang kita perlu lakukan adalah kita bekerjasama dengan pengendali-pengendali ini, pihak kerajaan bekerjasama dengan pengendali ini untuk meningkatkan outreach penggunaan gateway-gateway sebegini. Dan yang ketiganya kalau boleh saya katakan lagi adalah is very important for the time being untuk usahawan sustain with the help from the government agencies. Betul kata Saudara Syukri berkenaan dengan security-tos, mungkin perlu dilihat apa yang dikatakan oleh Puan Sharifah pun begitu juga. Mungkin bantuan bersasar diberikan kepada usahawan yang nampak ada potensi. Bukan one go kepada semua yang mungkin nanti dia punya failure rate itu akan tinggi. Jadi mana-mana usahawan yang dah dikenal pasti yang boleh dinaik taraf dibantu, maka usahawan-usahawan ini saya fikir perlu dibantu dengan lebih lanjut. Dan akhir kata mungkin saya nak wrap up balik apa yang dikatakan oleh Chief Dev tadi. Key point yang mungkin saya boleh summarikan daripada Chief Dev tadi adalah penggunaan media-media sosial begini. So all this training, walaupun kita self-learning, perlu kita perbanyakkan lagi untuk usahawan-usahawan supaya mereka ini mahir, supaya mereka tidak segan. Jadi all the training given by InScan, given by MyDeck, MDeck, InScan dan sebagainya diperbanyakkan dan diperluaskan outreach-nya kepada seluruh usahawan di negara kita. Basically itulah sama wrap up daripada saya. Wrap up yang cukup mantap. Saya rasa cukup mantap. Yang saya suka yang poin yang terakhir itu, iaitu coordination dari sudut pembayaran secara digital dan coordinated by the one special agency daripada pihak kerajaan. Jangan banyak sangat, biar dia terpusat kepada satu supaya at least dia boleh coordinate pembayaran elektronik supaya tak berlaku keterisan dan juga lain-lain lagi. Okey, terima kasih kepada semua panelis. Saya mendapat cue bahawa sama ada sempat atau tidak untuk kita buat Q&A. Saya rasa mungkin pihak penganjur bagaimana? Kalau boleh dapat maklumat daripada pihak penganjur, kalau ada Q&A, bolehkah kita teruskan? Okey, so kita dapat mungkin masa tidak mengizinkan, tapi alhamdulillah saya rasa cukup mantap dari sudut perkongsian yang dijelaskan oleh semua panelis yang ada pada hari ini. Chief Dev, terima kasih. Cik Ahmad Syukri, Puan Sharifah dan juga Encik Hafiz, dan saya merasakan berbanggalah dan kerana berada bersama dengan orang-orang hebat. Saya rasa orang-orang hebat sebab mereka berhadapan dengan risiko dalam tempoh sepanjang pandemik COVID-19, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak NACOL di atas kesudian dalam menyediakan platform sebegini untuk kita tahu dan mendapatkan maklumat dan juga berkongsi ilmu bersama-sama. So saya tamatkan sesi pada hari ini, forum pada hari ini, dan saya serahkan kembali semula kepada pihak penganjur. Silakan. Terima kasih. Jumpa lagi.
Baik, terima kasih kepada moderator kita iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga para panelis yang saya hormati dan sangat berbangga dengan perkongsian yang syarat dengan informasi dan juga pengalaman penceritaan pengalaman sewaktu mendepani pandemik COVID-19 ini. Terima kasih diucapkan kepada Chef Khalidevan Dev Murugaya atau lebih dikenali sebagai Chef Dev kerana sudi bersama dengan kita dan tidak ketinggalan juga Encik Ahmad Syukri Abdul Syukur Baba Chicken Rice, Puan Sharifah Nur Khadijah Syafa Zali Enterprise dan juga Encik Muhammad Hafiz bin Rohani pengarah Ayana Corporations dan Berhad. Ini orang hebat tuan-tuan dan puan dimaklumkan Encik Muhammad Hafiz ini menuntut ataupun menerima latihan di Alibaba katanya. Jadi ini sangat hebat. Mungkin ada juga pengalaman-pengalaman anda sewaktu pandemik COVID-19 ni. Mungkin anda tak terfikir sebenarnya nak buat perkara-perkara ini. Mungkin anda bukanlah berhasrat untuk menjadi seorang YouTuber atau nak jadi seorang selebriti atau menjadi seorang influencer. Tapi dalam era digital ini, kebanyakannya rakyat kita ataupun khususnya dalam golongan belia atau sesiapa sahaja sekarang ini menceburi dan betapa menambah pengetahuan dan juga pengalaman dalam bidang digital untuk berkata Chef Dev ni untuk kita lebih ke hadapan dalam bisnes, dalam kata apa mewar-warkan, memasarkan produk-produk kita melalui platform digital. Okey, ini adalah kaedah yang orang kata apa percuma sebenarnya. Namun dia mengikut keupayaan dan juga masa seorang kerajinan kita lah senang cerita sama ada kita mampu untuk berbuat demikian ataupun tidak. Namun dalam era digital ini kita kena lebih berusaha keras dan mengambil peluang dan serta inisiatif yang disediakan seperti Facebook, Instagram Live, dekat Reels, dekat TikTok dan sebagainya. Bukan sahaja untuk memaparkan aktiviti apa yang kita buat. Namun untuk kalau anda bergelar seorang usahawan ataupun anda adalah seorang business owner, inilah platform-platform yang anda perlu ceburi terutamanya dalam norma baharu. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami sejak daripada pagi tadi. Dan jangan lupa untuk pada peserta dan juga kepada anda yang berada dalam aplikasi Zoom Meeting untuk melengkapkan borang maklum balas setelah pagi tadi kita bersama dengan diskusi pertama dan sebentar tadi kita bersama dengan panel-panel untuk sesi diskusi yang kedua. Jadi kami minta untuk tuan-tuan dan puan melengkapkan borang maklum balas tersebut dan menghantar semula kepada kami supaya kami mendapat feedback untuk menambah baik ataupun menambah nilai simposium ataupun program-program yang akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan yang akan bersama dengan kami nanti, jangan lupa untuk ikuti rumusan simposium kos sara hidup yang mana kita akan bersiaran langsung pada jam 3 petang nanti selepas selesai solat Jumaat dan rehat. Dan bersama dengan panel kita iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma dari Fellow Academy Science Malaysia, yang berbahagia Datuk Rozdah binti Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, KPDNHP, bersama dengan moderator kita iaitu yang berusaha Dr. Andrew Kamjai pada jam 3 petang nanti. Dan kami akan siarkan kepada anda secara langsung menerusi Facebook KPDNHP laman rasmi tepat jam 3 petang nanti. Baik, kita akan berhenti berehat dan kita akan kembali di sesi petang sebentar nanti. Teruskan bersama dengan Skol 2021 dan kita akan berakhir di sini. Jumpa lagi petang nanti jam 3 petang.